Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni akhlak yang baik ketika itu. Ketika bersama dengan kafir Quraisy sebelum datang Islam. Amr bin Luhai ni dia orang yang baik hati, pemurah, penderma, betul tak? Dia orang yang baik hati, masyarakat suka pada dia, Amr bin Luhai. Dan ketika mana dia keluar berdagang ke Syam, dia tengok negara Syam ni terlalu maju dalam bisnes perniagaan. Okay. Jadi dia tengok dekat negara Syam ni apa yang membuatkan negara itu berjaya ataupun maju dalam bisnes. Itulah. Jadi dia tengok dekat negara Syam tu adalah ada patung-patung berhala sekitar bandar Syam gitu. Jadi dia pun bawa balik patung ataupun berhala tadi ke Mekah. Dan tidak ada pun yang menentang sebab orang terlalu ta'assub. Saudara nak ambil kesimpulan hari ini tentang terlalu ta'assub pada individu. Tak boleh, kita tak boleh. Kita hanya maknanya mengikut apa yang Nabi bawa. Hari ini kita terlalu ta'assub pada individu, kononnya dia guru kita, dia ustaz kita, jadi apa yang dia buat semua betul. Ini yang boleh kita ambil. Terlalu bahaya berlaku kepada Amr bin Luhai. Asalnya berhala tidak ada pun di kota Mekah, di Kaabah tu tak ada berhala. Tetapi terlalu ta'assub dengan Amr bin Luhai. Apa yang Amr bin Luhai buat, semuanya bersetuju mengiyakan apa yang dilakukan. Maka asalnya berhala diletak di luar Kaabah, maka tak ada halangan. Okey. Ada apa-apa ke? Okey. Kemudian tak ada halangan daripada penduduk Mekah ketika itu, maka semuanya tengok je. Diorang tetap macam haji tiap tahun. Sebab apa? Haji adalah tuntutan syarak ataupun daripada Nabi Ibrahim AS, ya, yang kita tahu. Cuma jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu terlalu panjang. Jadi di situlah berlakunya yang tadilah yang saya cakap, bahayanya ta'assub pada individu. Maknanya dah lama-lama hilang apa yang syariat daripada Allah Ta'ala tadi. Maka bila berhala tadi berada di Kaabah, maka mereka mengerjakan haji, berhala tu ada di sekitar Kaabah tersebut. Okay. Kemudian Isaf dengan Nailah tadi, dia berzina di dalam Kaabah. Kemudian Allah jadikan dia batu. Asalnya penduduk Mekah letak dia dekat Safa dengan Marwah tadi. Satu Isaf dekat Safa, Marwah adalah Nailah. Asalnya sebagai kejian kepada penduduk Mekah, jangan berzina di dalam Kaabah. Asal. Tetapi lama-lama cerita tu dah dah hilang, menjadikan mereka sembah pula Isaf dengan Nailah tadi. Sebab itu ketika Nabi datang dengan sahabat untuk sa'i, sahabat permulaan tak nak sa'i. Betul tak Ustaz? Sebab dia ingat kepada kenapa kita pun sa'i, sedangkan itu adalah penyembahan berhala kepada kaum kafir Quraisy sebelum ini. Bila Nabi cerita semula tentang Hajar dengan Nabi Ismail, barulah sahabat-sahabat ikut balik sa'i yang dibawa syariat Islam tersebut. Okay, ini nak ceritakan kepada sahabat semua ataupun tetamu Allah, bahaya kepada ta'assub kepada individu. Terlalu suka pada guru tersebut, apa yang dibawa semua betul, sedangkan kita tak rujuk kepada Al-Quran dan surah Nabi SAW. Itu yang saya nak nasihatkan hari ini. Kita berada di akhir zaman, tetamu Allah semua. Jadi fitnah ni apa dia? Ustaz saya buat, guru saya buat, masyarakat buat, orang-orang dulu dah buat. Inilah yang bahaya. Ayat yang kita guna, kita membelakangkan Nabi SAW. Betul tak sahabat-sahabat? Betul. Hari ni ramai yang kata, tu tuan guru saya buat, Ustazah, kenapa pula tak boleh buat? Okay. Sekarang Ustazah nak untuk diri Ustazah dan sahabat-sahabat semua, pertama, kita kena ada ilmu yang sekurang-kurangnya kita faham tentang apa yang Allah firman dalam Al-Quran. Belajar. Kedua, sunnah Nabi. Kita apa pun nak buat ibadah, kena mengikut apa yang Nabi bawa dan apa yang Nabi ajar pada kita. Itu yang dituntut kepada kita. Tak perlu tengok kepada individu yang kita suka, ataupun siapa-siapa tengok followers ramai, kita mengiyakan apa yang dicakap. Sangat bahaya. Dan kita minta lindung daripada Allah Ta'ala supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar daripada Allah. Yang itulah kita minta hari-hari. Bangun pagi, ya Allah, anugerahkan kepada aku ilmu yang benar daripada-Mu, ya Allah, bukan ilmu yang disesatkan pada hari ini. Okay, itu yang saya nak sambil sedikit tentang Isaf dengan Nailah yang Ustaz cerita tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Ros. Jadi kita ambil pengajaran sebab saya selalu sebut dengan sahabat-sahabat bahawa sejarah ini sentiasa berulang. Sejarah dunia sentiasa berulang, cuma wataknya berbeza, latarnya berbeza. Tapi cerita itu terus berlaku semasa ke semasa. Begitulah sebab dalam Islam pun
sejarahnya setiap setahun, setiap 100 tahun akan ada mujaddid, orang yang akan membaharui agama. Dan bermacamlah watak-watak yang Allah hantarkan. Bila masa mana masyarakat mula berubah, maka datanglah mujaddid yang untuk menjadi orang yang memperbetulkan kesilapan-kesilapan, sekalipun sebahagian mereka kadang-kala dibenci, kadang-kala dimusuhi dan sebagainya. Begitu juga hari ini, kalau kita tengok, kadang-kadang kita rasa, sebahagian jemaah rasa macam kenapa dekat Saudi ni terlalu keras dengan benda-benda yang kadang-kadang orang kita rasa macam tak apa. Contohnya, saya bawa cerita semalam bagi sahabat-sahabat yang berjalan dengan saya balik daripada Marwah. Kita lalu, seperti saya sempat tunjuk, tentang Maulid Nabi SAW, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Satu ketika pernah berlaku yang mana jemaah haji, mereka salat, mereka dekat kawasan pekarangan Rasulullah SAW, jemaah haji satu negara, mereka salat menghadap ke rumah itu. Sebab apa? Mereka merasakan kemuliaan pada rumah itu. Jadi seandainya tidak ada ketegasan dalam menghadapi perkara-perkara sebegini, maka sudah pasti keaslian agama itu akan tercemar. Jadi di situlah kadang-kala saya melihat kenapa perlunya kerajaan Saudi ini bersikap keras dengan perkara-perkara yang tidak ada asal dalam agama, kerana mereka berhadapan dengan bermacam jenis masyarakat daripada seluruh dunia yang kadang-kala datang dengan pemahaman yang pelik-pelik, kadang-kala datang dengan seperti mana yang saya sebut, kita sepanjang kita berada di Mekah ini, tentang amalan kita nak mengucuk Hajar Aswad. Mengucuk Hajar Aswad itu sunnah, yang mana satu ketika bila mana selepas kewafatan Rasulullah SAW, bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawaf sekitar Kaabah dan dia ucup Hajar Aswad, tapi dia sebut, wahai batu, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tak akan cium kamu, sekalipun batu itu datang daripada syurga. Kita tahu ceritanya, batu itu datang daripada syurga, dibawa oleh, ditemui oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi keyakinan ataupun akidah Sayyidina Umar waktu itu, batu itu tidak ada sebarang kelebihan, dia sekadar batu. Dan Rasulullah, Sayyidina Umar hanya cium batu Hajar Aswad itu kerana apa? Kerana itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan saya perlu ingatkan kepada diri saya dan juga para jemaah sekalian, bahawa amalan mencium Hajar Aswad itu merupakan perkara yang sunnah. Hukumnya sunat je. Okey. Jadi dalam pada kita nak dapatkan perkara sunat itu, saya juga ingatkan diri saya dan para jemaah sekalian, kalau kata kita perlu nak sampai tahap kita terpaksa bertolak-tolak, sampai tahap terpaksa bertarik rambut sebab berlaku peristiwa jemaah berebut-rebut, sampai tahap dalam keadaan berihram, sampai tahap bila mana selesai cium Hajar Aswad, dekat badan dia langsung tak ada pakaian dah. Jemaah lelaki dengan ihram bila mencium Hajar Aswad, selesai cium habis, tak tahu kan ihram ke mana, baju ke mana, sekali pinggang pun dah tak ada. Jadi begitu juga pernah berlaku cerita bagaimana peristiwa jemaah haji berebut-rebut nak cium Hajar Aswad, bertarik-tarik rambut sampai berdarah-darah. So semua itu bukanlah benda yang dituntut dalam agama. Sekalipun mencium Hajar Aswad itu benda yang dituntut, benda yang sunnah, tapi jangan sampai kita buat benda yang sunat sampai kita melakukan perkara haram yang dilarang oleh agama. Saya benda itu tidak sepatutnya berlaku sedemikianlah. Jadi mudah-mudahan jadi panduan kita bersama, insya-Allah. Kita dah menghampiri kawasan Ji'ranah. Apa yang ada di Ji'ranah? Ji'ranah ini merupakan sebuah tempat yang sejak sekian lama menjadi tempat miqat bagi orang yang datang daripada Arafah khususnya. Okey, dan balik daripada Arafah, mereka boleh bermiqat di Ji'ranah. Sekalipun sebenarnya kita sendiri boleh saja kita bermiqat dekat Arafah, dekat Jabal Rahmah tu boleh, tak ada masalah. Tapi menjadi amalan kebiasaan bagi jemaah kita daripada Malaysia dan daripada Asia Tenggara lah khususnya, balik daripada Arafah, balik daripada Mina, balik dari Muzdalifah,
kita akan singgah di Ji'ranah untuk kita bermiqat. Di Ji'ranah sendiri ada satu sejarah yang berkait dengan peperangan Taif, seperti yang kita cerita dalam perjalanan kita balik daripada Taif menuju ke Mekah semalam. Dan insya-Allah nanti sampai di Ji'ranah, insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan kisah yang mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Okey, malam ni saya nak bagi makluman, tak perlu beli makanan untuk makan malam, sebab kita hari ni kita ada buat akikah daripada grup kita 3 ekor kambing. Jadi kita minta ustaz yang menguruskan di Mekah masak nasi dengan gulai lemak cili api kambing malam ni. Tak ada kari, jadi kita makan lemak cili api insyaAllah malam ni. Jadi malam ni lepas isyak pergi tingkat 7, saudara akan tunggu dekat situ, nasi yang dah dibungkus insyaAllah. Jadi makan malam tak perlu sahabat-sahabat semua beli.